Ini adalah musalla Datu Sanggul. Jadi di dalam sini ada musalla. Nah, ini tempat berwudu laki-laki dan perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Jagoan Santri. Sahabat santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Jagoan Santri berada di makam Kubah Datu Sanggul, yang mana kita telah ketahui bersama makam Datu Sanggul ini berada di rantau. Padahal dalam sejarah tercatat bahwa Datu Sanggul ini aslinya orang Palembang. Beliau bernama Tuan Guru Haji Abdus Somad. Beliau ini dalam sejarah dikatakan sebelum beliau sampai ke sini, beliau bermimpi. Dalam mimpi beliau itu beliau disuruh atau diperintah untuk menuntut ilmu makrifat di rantau dengan guru yang bernama Datu Suban. Sehingga pergilah beliau ke sini untuk mencari atau menuntut ilmu agama. Ini adalah makam daripada Datu Sanggul. Makam Datu Sanggul. Kemudian sesudah beliau menuntut ilmu agama di rantau, akhirnya beliau menikah dengan orang yang ada di daerah sini, kemudian berdomisili diam di tempat ini, diam di rantau. Kemudian di antara keistimewaan beliau, karamat beliau ini setiap hari Jumat beliau melaksanakan ibadah Jumat, salat Jumat di Masjidil Haram. Yang mana sudah kita ketahui banyak riwayat-riwayat yang menceritakan bahwasanya beliau ini berjumpa bahkan bersahabat dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dan juga beliau ini bersahabat dengan Datu Daha Nagara. Di zaman beliau hidup, dalam kerajaan Banjar itu ada peraturan bahwasanya wajib bagi penduduk wilayah kerajaan Banjar yang laki-laki dan baligh wajib untuk melaksanakan salat Jumat. Jadi di zaman itu ada aturan apabila tidak melakukan ibadah salat Jumat, maka dia akan didenda, bahkan barang-barangnya pun disita. Itu aturan di zaman dahulu di kerajaan Banjar. Sehingga didapatilah beliau setiap Jumat beliau tidak hadir di masjid ini untuk melaksanakan ibadah Jumat. Nah, ini adalah musalla Datu Sanggul. Jadi di dalam sini ada musalla. Nah, ini tempat berwudu laki-laki dan perempuan. Kemudian karena didapati Datu Sanggul tidak hadir untuk salat Jumat, maka didendalah Datu Sanggul. Setiap Jumat beliau tidak hadir, kemudian didendalah beliau dalam tiap Jumat itu. Kemudian dalam riwayat itu dikatakan sampai perabotan rumah beliau pun disita, karena beliau sudah tidak sanggup lagi untuk membayar denda.
Ini makam Datuk Sanggul. Jadi sampai perabotan rumah pun didenda. Bahkan dikisahkan hanya satu saja lagi yang tidak didenda, yaitu kuantan atau tempat untuk memasak nasi. Jadi hanya itu saja lagi yang tidak disita oleh pihak kerajaan. Kemudian dikatakanlah oleh istri beliau kepada Datuk Sanggul agar Datuk Sanggul ini mau untuk pergi ke masjid di tempat beliau tinggal agar beliau tidak lagi terkena denda. Nah, sehingga beliau berjanji kepada istri beliau agar beliau hadir di masjid itu. Nah, ini bagian atas daripada kubah Datuk Sanggul. Kemudian ketika Jumat hadir, Jumat sudah sampai, dan kebetulan saat itu banyu sedang dalam atau labung. Nah, sehingga para masyarakat yang hadir di sana di depan masjid itu mereka berwudu di pinggir sungai. Nah, sehingga mereka berwudu di pinggir sungai. Kemudian Datuk Sanggul yang hadir itu sudah mendekati waktu azan, sehingga beliau sudah kepepetan waktu untuk melaksanakan wudu. Kemudian langsunglah beliau melompat dari jembatan, langsung melompat ke sungai. Masyarakat yang hadir melihat bingung, kenapa loh gini Datuk Sanggul, aneh. Apakah dia sudah tidak waras, itu yang dikatakan oleh masyarakat. Kemudian tidak lama kemudian timbullah Datuk Sanggul dari air. Nah, dalam keadaan pakaiannya kering, yang basah hanyalah anggota wudu. Jadi sejak saat itu masyarakat meyakini bahwasanya Datuk Sanggul ini memiliki karamat atau salah satu daripada aulia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian oleh pihak kerajaan semua barang sitaan yang dimiliki oleh Datuk Sanggul itu dikembalikan ke Datuk Sanggul. Nah, kemudian dari pihak kerajaan meminta maaf atas penyitaan barang tersebut. Nah, sejak saat itulah Datuk Sanggul dikenal sebagai salah satu daripada wali Allah Subhanahu wa taala di daerah Tatakan Rantau di sini. Kemudian ketika pelaksanaan sholat Jumat dimulai, Datuk Sanggul melaksanakan sholat Jumat dengan berpantun sebelum mengangkat takbir. Jadi beliau membaca pantun sebelum mengangkat takbir. Kemudian sesudah beliau mengangkat takbir, kaki beliau melayang di udara, yaitu beliau tidak lagi berpijak di tempat beliau berpijak. Jadi beliau melayang di udara, dan kemudian setelah selesai pelaksanaan salat Jumat, sesudah imam salam, barulah beliau kembali turun ke bawah dan kaki beliau menyentuh tanah. Itu disaksikan oleh hadirin yang ikut melaksanakan salat Jumat di masjid itu. Kemudian sesudah beliau datang, beliau membawa oleh-oleh, dan itu beliau bagikan kepada jemaah yang hadir di sana, dan mereka pun menyaksikan semuanya kejadian yang demikian. Sahabat santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semenjak beliau dikenal itu, tidak lama sesudah itu beliau berpulang ke rahmatullah. Karena dalam istilah para aulia Allah itu, mereka itu akan dikenal oleh masyarakat sebagai orang saleh, sebagai orang wali,
setidaknya sebelum ajal menjemput mereka. Allah muliakan mereka di dunia dan Allah juga memuliakan mereka di akhirat. Sahabat santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih telah menonton video dari channel Jagoan Santri. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.